Hai YouTuber, kita kembali bersama lagi di channel Spokpok. Semoga anda terhibur. Sebelum kalian mulai video ini, silakan klik tombol subscribe, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kejadian ini berlaku ketika aku berusia 18 tahun. Kalau tak silap aku, kira-kira pada tahun 2009 atau 2010. Malam tu aku keluar bersama kawan-kawan melepak di salah sebuah cyber cafe berhampiran rumah aku. Kerana rumah aku tiada siapa ketika itu. Mak dan bapa aku berada dekat hospital untuk menjaga nenek aku. Sebelum ni, sepupu aku yang jaga nenek di waktu malam. Tapi entah kenapa, tiba-tiba dia tak mau jaga nenek aku. Jadi mak bapak aku lah yang menggantikan untuk menjagakan nenek aku. Sebenarnya mak bapak aku ni ada perniagaan sendiri. Sebab itulah diorang boleh luangkan masa untuk jaga nenek aku. Nak dijadikan cerita, malam yang aku keluar melepak dengan kawan-kawan aku di cyber cafe, tiba-tiba aku mendapat panggilan daripada mak aku. Dia minta aku ke hospital kerana nenek aku telah meninggal dunia. Jadi aku pun membayar sewa komputer di kaunter dan terus menuju ke hospital bersama kawan-kawan aku ketika itu. Ketika itu kami berempat saja kalau tak silap lah. Jadi kami pergi ke hospital dengan menaiki kereta bapa yang berada di rumah. Sebab salah seorang dari kami kakinya patah, maka lebih baik naik kereta, fikir aku ketika itu. Sebaik selesai parking apa semua, aku pun call mak aku untuk tanyakan info terkini. Jenazah nenek aku akan dibawa ke bilik mayat sementara, jadi korang terus ke sana sajalah, kata mak aku sambil teresak-esak tahan nangisnya. Selepas terima berita daripada mak aku, kami pun terus menuju ke bilik mayat. Dalam perjalanan, kami dihalang oleh seseorang guard yang menjaga kawasan itu. Dia meminta kami untuk menggunakan jalan lain kerana jalan yang kami hendak lalu itu sedang dinaik taraf. Dan kami terpaksa akur kerana kami tak nak kecohkan keadaan lagi. Kami terpaksa ikut jalan yang berhampiran dengan bilik kecemasan. Bermakna kami terpaksa pusing bangunan hospital tu untuk ke bilik mayat. Penatnya kalau Zack, salah seorang kawan aku. Alah, baru jalan sikit dah penat, balas Mamal, kawan aku yang duduk di kerusi roda kerana kakinya patah. Kau sedaplah duduk aja, orang lain yang tolak kau, balas Zack. Aku dan Man yang tergelak saja walaupun sebenarnya agak penat berjalan. Tibalah kami di sebatang jalan yang agak curam. Zack mencuit tangan aku dan memberikan aku satu isyarat. Aku faham maksudnya, jadi aku pun melepaskan kerusi roda yang diduduki oleh Mamal tadi. Laju saja kerusi itu menuruni curam tersebut. Mamal hanya mampu menjerit sambil cuba memperlahankan kerusinya yang sedang laju menuruni curam. Kami yang melihat kejadian itu hanya tergelak sambil mengejar kembali kerusi Mamal. Sampai hati korang buat aku macam ni, luah Mamal selepas kami berjaya mengejarnya kembali. Padanlah muka kau, tadi berlagak sangat, balas Zack. Aku dan Man hanya tergelak saja sedang kami bergelak. Tiba-tiba kami dikejutkan dengan satu kumpulan suara. Orang yang sedang berzikir. Terdengar suara itu seperti kepunyaan 3 hingga 4 orang. Apa yang peliknya, suara itu seperti mengelilingi kami. Kami cuba untuk fokus mencari dan mana datang suara itu, tapi tak berjaya kerana suara itu datang dari berbagai arah. Dengan segera kami terus meninggalkan tempat itu dan menuju ke arah yang hendak kami tuju, iaitu bilik mayat. Sepanjang perjalanan kami hanya berdiam diri saja. Tiada satu perkataan pun yang keluar daripada mulut kami. Sedang kami berjalan, aku menjadi hairan. Kawan-kawan, bukan kita dah lalu ke kawasan ni tadi?
Tanya aku kepada kawan-kawan yang tadi. Yalah, aku pun rasa macam kita sudah lalu je jalan ni tadi, jawab si Man. Zack dan Mamal yang tadi kecoh kini hanya berdiam diri sahaja. Apa kita nak buat ni? Tanya aku kepada Man. Relax mari kita baca ayat kursi dan berdoa sebentar, jawab si Man sambil cuba menenangkan kami. Memandangkan Man ini pandai sedikit dengan benda-benda macam ni, kami pun hanya turutkan sahaja apa yang dimintanya. Selesai membaca ayat kursi dan doa tadi, Man mengajak kami untuk meneruskan perjalanan kami. Alhamdulillah, kami berjalan keluar dari jalan itu. Sebenarnya inilah kali pertama kami merasai kejadian seperti ini. Sebelum ni kami hanya mendengar cerita orang, tapi kami seakan tidak percaya. Bila sudah terjadi pada batang hidung sendiri, baru kami sedar. Hanya Tuhan saja yang tahu apa kami rasa ketika itu. Kami mula mencari-cari penunjuk arah menuju ke bilik mayat. Sampailah kami ke satu simpang 4 dan terdapat satu pondok wakaf di situ. Hanya perasaan aku atau memang ada seorang yang duduk di pondok itu? Bisik dalam hati aku seketika itu. Man mencuit aku sambil berkata, biarkan saja. Selepas dengar apa yang Man katakan, maka aku pun hanya membiarkan saja sosok yang berada di pondok wakaf tersebut dan meneruskan lagi perjalanan kami. Setelah beberapa langkah kami berjalan, aku melihat kembali ke arah pondok wakaf tadi. Mana pula orang yang ada di situ tadi? Bisik dalam hati aku. Tapi kerana tak nak kecohkan keadaan, maka aku pun hanya mendiamkan diri saja tentang peristiwa itu. Maka sampailah kami di bilik mayat. Bangunannya tidak bersambung dengan bangunan yang lain, dan di hadapan bilik mayat itu terdapat sebatang pokok yang besar. Entah pokok apa tu, aku pun sendiri tak tahu. Mana pula mak dengan bapa aku ni, kata aku. Cubalah call, jawab Mamal yang kami letak berhampiran tingkap bilik mayat supaya mudah untuk masuk ke bilik mayat. Selepas call mak aku minta untuk tunggu sebentar kerana jenazah nenek masih lagi dalam siasatan doktor. Lebih kurang 5 minit berlalu. Jam di tangan menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Kami hanya menunggu sambil berborak untuk menghilangkan rasa bosan. Sedang asyik berborak, kami dikejutkan dengan satu bunyi yang amat kuat dari dalam bilik mayat. Berlari kami menjauhi bilik mayat itu termasuk Mamal. Setelah agak jauh, Mamal terus duduk sambil memegang kakinya. Tolong ambilkan kerusi aku tu, pinta si Mamal. Kami hanya melihat sesama kerana takut untuk mendekati kawasan itu. Tapi disebabkan kasihan punya pasal, aku minta Man untuk menemankan aku untuk mengambil kerusi tersebut. Sebaik saja aku capai kerusi Mamal, kami dikejutkan lagi dengan bunyi dalam bilik tersebut. Kali ini bunyinya lebih kuat dan lebih lama dari tadi. Terdengar seperti almari zinc diketuk-ketuk berulang kali. Lampu di dalam bilik tersebut juga turut berkelip-kelip seakan ada orang main suis lampunya. Aku dan Man terus mengangkat kerusi Mamal dan terus berlari ke arah kawan-kawan kami yang lain. Dan semasa aku dan Man mengambil kerusi roda Mamal, kami baru perasan di sebelah kami adalah bilik simpanan mayat, dan di situ terdapat banyak peti. Jadi aku dan Man bertemu lumus untuk lari kerana kami ternampak sekelibatan wanita di depan peti tersebut. Wanita tersebut memakai baju yang berwarna putih, rambut panjang dan matanya yang merah. Setelah kami sampai di tempat yang aman bersama yang lain, baru kami bercerita tentang apa yang kami nampak pada waktu mengambil kerusi roda. Dan kami beristighfar panjang. Tidak sampai di situ, kami dikejutkan lagi dengan bunyi-bunyi orang berzikir, bunyi orang yang meminta tolong berhampiran bilik mayat. Suasana menjadi lebih mencengkam, sedangkan dalam masa itu tiada siapa yang berada di kawasan bilik mayat kecuali kami berempat. Dan salah seorang daripada kami berkata,
Marilah kita membaca surah Al-Fatihah dan sedekahkan Al-Fatihah kepada semua jenazah yang berada dekat sini. Memandangkan kita masih lagi menunggu mak dan bapa aku dan juga jururawat hospital yang menguruskan jenazah arwah nenek, kata daripada salah seorang daripada kami. Tidak lama kemudian, mak dan bapa aku sampai bersama dengan pegawai yang menguruskan jenazah arwah nenek. Tapi masa tu kami tidak menceritakan perkara yang terjadi kerana kami tidak mahu mengerungkan keadaan. Selepas jenazah nenek siap diuruskan, jenazah nenek dibawa menaiki van jenazah dan dibawa ke rumah. Selepas selesai pengkebumian nenek di tanah perkuburan Islam di kawasan Parit Raja, kami pun bergegas pulang ke rumah untuk berehat. Dan kami mula menceritakan pengalaman kami di bilik mayat yang berada di Hospital Batu Pahat kepada mak dan juga bapa. Dan tak lupa juga kami turut menceritakan kepada keluarga yang lain. Ketika itulah saudara kami yang bernama Rin menceritakan pengalaman dia yang duduk di penjuru tangga bangunan di tingkat 2, di mana tempat beliau duduk itu bersebelahan dengan bilik mayat sementara. Mak dan bapa hanya mampu mendengar kisah kami kerana tidak tahu apa yang ingin diperkatakan lagi. Jadi selepas itu, ketika kami pergi ke Hospital Batu Pahat, kami akan ingat pengalaman yang seram itu dan kami cuba elakkan untuk melalui kawasan tersebut. Wallahu a'lam.